Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnianya, taufik dan hidayahnya dapat kita sama-sama lagi pada kali ini untuk kita teruskan pelajaran kita dalam mata pelajaran pendidikan Islam. Pelajaran ke-20, tajuknya ialah Kerajaan Abbasiyah atau Kerajaan Bani Abbasiyah. Kerajaan Bani Abbasiyah ini adalah merupakan sebuah kerajaan yang lama selepas daripada kerajaan Bani Umayyah. Setelah jatuhnya kerajaan Bani Umayyah, maka naiknya kerajaan Bani Abbasiyah. Kita lihat terlebih dahulu objektif pembelajaran bagi tajuk ini, iaitu pertamanya memahami sejarah kerajaan Abbasiyah. Yang kedua, mempelajari khalifah kerajaan Abbasiyah. Khalifah-khalifah yang tersohor dari kerajaan Bani Abbasiyah. Seterusnya, mengetahui faktor kegemilangan dan kemerosotan kerajaan Abbasiyah ini. Dan sebagaimana biasa, jawab soalan kebat dan jawab soalan di bahagian deskripsi. Baik, dari sudut sejarah kerajaan Bani Abbasiyah ini, sejarah kerajaan Abbasiyah ini asal penubuhannya ialah sempena nama bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi kalau kita panggil dengan kerajaan Bani Abbasiyah, iaitu kerajaan anak-anak atau keturunan daripada Abbas bin Abdul Muttalib. Pengasasnya ialah Abu Al-Abbas Abdullah bin Muhammad bin Ali As-Saffah. As-Saffah, iaitu selalunya dipanggil dengan nama Abu Abbas As-Saffah. Abu Abbas As-Saffah. Tempoh pemerintahan keseluruhan kerajaan Abbasiyah ini ialah 524 tahun. Bermula daripada 132 Hijrah hingga 656 Hijrah. Bilangan khalifahnya ialah 37 orang. Pusat pemerintahannya pula adalah Baghdad, iaitu di Iraq. Nanti Ustaz akan tunjukkan di bahagian mana terletaknya Iraq ini atau Baghdad ini. Khalifah yang terkenal dari kalangan pemerintah Bani Abbasiyah ini ialah Abu Al-Abbas Abdullah bin Muhammad bin Ali As-Saffah atau Abu Abbas As-Saffah sendiri. Bermula 132 hingga 136 Hijrah. Dia merupakan pengasas kerajaan Abbasiyah, mengembalikan keamanan dengan mematahkan serangan luar dari Parsi dan Byzantine. Serangan luar daripada Parsi dan juga Byzantine. Yang seterusnya, menstabilkan keamanan dalam negara dengan mematahkan pemberontakan oleh golongan Syiah dan juga Khawarij. Golongan Syiah ini adalah merupakan golongan yang dikatakan setia kepada Sayyidina Ali. Pengikut setia Sayyidina Ali. Walaupun Sayyidina Ali sendiri tidak bersetuju dengan ideologi mereka, akan tapi mereka adalah merupakan pendukung kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Kemudian Khawarij. Khawarij ini siapa pula? Khawarij ini asalnya adalah daripada penyokong Sayyidina Ali, tetapi mereka ini telah pun berpaling tadah kerana tak bersetuju dengan satu perkara, iaitu yang dinamakan dengan Majlis Tahkim, iaitu apabila Sayyidina Ali yang berlaku sedikit perselisihan pandangan di antara Sayyidina Ali dengan Sayyidina Muawiyah, bila mana dibincangkan dalam majlis yang dipanggil sebagai Majlis Tahkim itu, keputusan agak menyebelahi Sayyidina Muawiyah. Lalu golongan yang asalnya menyokong Sayyidina Ali ini berpaling tadah dan memusuhi Sayyidina Ali. Golongan ini dinamakan dengan golongan Khawarij. Baik, tadi Ustaz sebutkan Parsi, Iran. Parsi adalah merupakan negara Parsi adalah negara Iran. Manakala Baghdad berada dalam Iraq ini.
Manakah dan juga Ustaz sebutkan juga Byzantine. Byzantine dia berada di Rom, tetapi kerajaannya kerajaan Byzantine ketika itu hampir sampai kepada kawasan sini. Sampai ke kawasan bahagian atas-atas sini ia dikuasai oleh kerajaan Byzantine. Baik, yang kedua ialah Abu Ja'far Abdullah bin Muhammad Ali Al-Mansur atau dipanggil dengan Abu Ja'far Al-Mansur. Memerintah 136 hingga 158 Hijrah. Apa yang dibuat adalah memindahkan pusat pentadbiran dari Damsyik ke Baghdad. Damsyik dan Baghdad ni dua-duanya adalah bandar dalam negara Iraq pada hari ini. Kalau siapa-siapa yang biasa tengok filem Piramli dulu, selalu disebutkan dengan Damsyik, selalu disebut dengan Baghdad. Okey. Di mana tempatnya? Iaitu ni, di negara Iraq ini. Yang di bahagian atas Arab Saudi ni, bawah Syria ni, negara ni dipanggil sebagai negara Iraq pada hari ini. Dulu pun dipanggil Iraq. Cuma dalam ni ada dua bandar yang terkenal, namanya ialah Damsyik dan juga Baghdad. Khalifah kedua yang terkenal ialah Abu Ja'far Abdullah bin Muhammad Ali Al-Mansur atau dipanggil dengan Abu Ja'far Al-Mansur. Memerintah daripada tahun 136 Hijrah hingga 158 Hijrah. Apa yang dilakukan ialah memindahkan pusat pentadbiran daripada Damsyik ke Baghdad. Damsyik adalah merupakan satu kota dalam negara Syria pada hari ini. Sementara Baghdad adalah merupakan kota dalam negara Iraq. Okey, kita tunjukkan semula Damsyik dan Baghdad ini, iaitu Damsyik berada dalam Syria, sementara Baghdad berada dalam negara Iraq. Yang kedua, menaik taraf sistem cukai. Yang ketiga, membina sistem pengairan dan saliran. Ini untuk aktiviti pertanian. Seterusnya membina hospital di Baghdad. Dan yang keenam ialah mengukuhkan kekuasaan wilayah Byzantine. Maknanya mengukuhkan kekuasaan di wilayah yang asalnya dikuasai oleh kerajaan Byzantine. Setelah ianya dikalahkan oleh tentera Islam, maka Abu Ja'far Al-Mansur ini memperkukuhkan kedudukan Islam di wilayah-wilayah tersebut. Khalifah ketiga ialah Harun Ar-Rashid. Kita sebutkan nama yang biasa disebut ialah Harun Ar-Rashid bin Muhammad Al-Mahdi bin Mansur Al-Abbasi. Beritu memerintah pada tahun 170 Hijrah hingga 192 Hijrah. Apa yang dilakukan oleh Harun Ar-Rashid ini ialah pertama, memperkemaskan sistem percukaian Islam. Kedua, mewujudkan jawatan ketua hakim negara. Ketiga, membina Baitul Hikmah, iaitu perpustakaan agung. Nanti Ustaz akan tunjukkan macam mana bentuk perpustakaan agung itu. Yang keempatnya, menjadikan Baghdad sebagai pusat tumpuan perdagangan, keilmuan dan kebudayaan. Dan yang kelima, membina kemudahan awam seperti farmasi. Ini semua adalah merupakan perkara-perkara yang dilakukan oleh Khalifah Harun Ar-Rashid untuk memajukan negara pada ketika itu. Kemudian, Khalifah yang seterusnya ialah Abu Ja'far Abdullah Al-Ma'mun bin Harun Ar-Rashid. Anak kepada Khalifah Harun Ar-Rashid. Memerintah bermula tahun 198 hingga 218 Hijrah. Apa yang dilakukan oleh baginda ialah mempergiat usaha penterjemahan karya daripada bahasa asing ke bahasa Arab. Ilmu-ilmu yang terdapat di Rom, ilmu-ilmu yang terdapat di negara-negara bukan Islam, diterjemah ke dalam bahasa Arab supaya ianya mudah dipelajari oleh keseluruhan rakyat di bawah kerajaan Islam pada ketika itu. Yang kedua, menjadikan Baitul Hikmah sebagai pusat penterjemahan negara. Menjadikan Baitul Hikmah sebagai pusat penterjemahan negara. Ketiga, membina Balai Raya sebagai pusat penyelidikan ilmu dan menyediakan beasiswa kepada para pelajar cemerlang. Pelajar-pelajar yang cemerlang diberikan saraan agar mereka dapat meneruskan pelajaran mereka dengan penuh kecemerlangan.
Ini bentuk Baitul Hikmah yang dibina oleh Khalifah Harun Ar-Rashid, perpustakaan terulung yang menempatkan terjemahan pelbagai karya asing seperti bahasa Yunani dan Rom ke dalam bahasa Arab. Faktor kegemilangan dari sudut keagamaan ialah pertama, galakan khalifah yang memberikan peruntukan khas melalui Baitul Mal untuk para ulama menjalankan aktiviti dakwah. Para ulama ini dibayar gaji, menjadikan para ulama tidak perlu lagi untuk bekerja dengan pekerjaan yang lain. Yang mana, bila mana para ulama tidak perlu bekerja, mereka dapat memberikan tumpuan sepenuhnya kepada aktiviti mengajar, maka rakyat akan dapat keuntungan daripada cara tersebut untuk mempelajari pelbagai bidang ilmu. Kedua, semangat jihad yang tinggi dan dalam menguasai pelbagai bidang ilmu seperti ilmu bahasa. Rakyat ketika itu mempunyai semangat jihad yang tinggi nak belajar untuk memperolehi ilmu yang sememangnya menjadi rebutan pada ketika itu. Orang ramai sentiasa bersemangat untuk menuntut ilmu. Yang ketiga, peranan institusi pendidikan sebagai pusat pengajian ilmu dan penyebaran dakwah. Institusi pendidikan ini jadi pusat untuk menyebarkan ilmu dengan sangat giat dan menyebarkan dakwah, mengembangkan lagi agama Islam yang menguasai negara pada ketika itu. Faktor kegemilangan dari sudut politik, kebijaksanaan Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur menjadikan Baghdad sebagai pusat pentadbiran negara. Memindahkan pusat pentadbiran ini memainkan peranan, menjadikan ianya sebagai suatu peranan yang besar untuk memajukan negara kerana apa? Kerana kedudukannya yang strategik. Yang kedua, pemberontakan daripada golongan Syiah di Baghdad dan golongan utara dan selatan Syria berjaya dihapuskan. Dan yang ketiga, kestabilan politik yang mendorong khalifah memajukan negara. Bila kerajaan aman, tak ada pemberontakan, maka khalifah dapatlah memberikan tumpuan untuk memajukan negara yang ditakbir. Dari sudut ekonomi, kedudukan Baghdad di tengah-tengah laluan perdagangan timur dan barat menjadikannya pusat tumpuan aktiviti perdagangan. Kedua, sektor pertanian, pendastrian dan perdagangan berjaya mendominasi pasaran antarabangsa. Dan yang ketiga, sumber dan pengurusan Baitul Mal yang sistematik. Urusan wang negara, harta negara dijaga dengan baik. Tak ada orang yang menyeleweng, menjadikan negara rugi. Rakyat tak dapat menikmati kemewahan negara kerana adanya individu-individu yang tidak bertanggungjawab, yang memanipulasi ataupun menyalahguna harta negara. Dari sudut sosial, layanan yang adil daripada khalifah dengan menghapuskan penindasan dan perhambaan. Perhambaan dihapuskan. Kedua, kebebasan mengamalkan agama mewujudkan suasana harmoni dalam kalangan masyarakat. Walaupun Islam berjaya menguasai negara, tapi Islam tidak pernah memaksa agama lain agar masuk Islam. Tapi Islam mengajak mereka, berdakwah pada mereka, dan jika mereka masuk Islam, itu adalah kerana pilihan mereka sendiri. Yang ketiga, orang bukan Arab, khususnya dari Parsi, diberi peluang memegang jawatan utama dalam pentadbiran seperti jawatan Perdana Menteri. Dalam buku teks ditulis orang bukan Islam. Ini saya rasa ini satu kesilapan kerana tak mungkin orang bukan Islam diberi jawatan Perdana Menteri. Jadi orang bukan Arab. Daripada mana? Parsi. Parsi ini bukan orang Arab. Bangsa mereka dipanggil sebagai bangsa Parsi. Dari sudut ketenteraan ialah strategi peperangan Al-Qaradis yang mantap telah berjaya mengalahkan serangan musuh. Inovasi peralatan peperangan yang moden dan canggih seperti manjanik dan dabbabah. Moden ketika itulah. Bukan moden sama macam kita. Nanti Ustaz akan tunjukkan apa dia manjanik dan juga dabbabah. Keprihatinan pemimpin menjaga kebajikan tentera diutamakan melalui pemberian gaji dan bonus. Pemimpin bagi gaji pada tentera. Kalau dulu di peringkat awal dulu, tentera ni kerahan tenaga, tak bayar gaji. Kalau menang, dapatlah habuan daripada harta yang diperolehi dalam peperangan. Tapi ketenteraan di zaman kerajaan Abbasiyah ini, tentera dibayar gaji supaya mereka tak
supaya mereka bekerja sepenuhnya sebagai tentera. Ya, ini manjanik ialah alat yang digunakan untuk lempar. Kalau kita kata letak bom ke sini, kemudian dihayun, lempar pergi jauh. Jangan sampai kena musuh. Ini dabbabah. Dabbabah ni makna dalam bahasa Arab juga boleh kita terjemah sebagai kereta kebal. Tapi dia tak samalah macam kereta kebal sekarang. Kan dia macam kereta juga tu ada tayar dan dia kebal. Kalau orang kebal dulu, bila mana dipanah tak masuk ke dalam, ditombakkan tak masuk ke dalam, ini kereta kebal zaman dulu. Okey. Dipanggil dengan dabbabah. Faktor kegemilangan pendidikan pula, aktiviti penterjemahan bahasa asing ke dalam bahasa Arab menggalakkan penguasaan pelbagai disiplin ilmu. Tadi Ustaz dah sebutkan, bila mana banyak bahasa diterjemah masuk, ilmu pun dibawa masuk ke dalam negara Arab, maka orang mudah untuk belajar dan ilmu cepat berkembang. Yang kedua, perkembangan pelbagai bidang ilmu berjaya melahirkan ramai sarjana dan ilmuwan Islam seperti Ibn Sina. Ini masyhur dalam bidang perubatan. Jarir Al-Hayyan, bapa kimia. Al-Idrisi, pakar dalam bidang geografi. Kita beralih pula kepada faktor kejatuhan. Dari sudut politik, campur tangan pegawai berbangsa Parsi dan Turki dalam pemerintahan. Pegawai berbangsa Parsi dan Turki ni lama-kelamaan, mereka bila mana tak puas hati, mereka mula mengkhianati pemimpin-pemimpin yang daripada kalangan orang Arab dan ianya memberi kesan ke arah kejatuhan kerajaan Abbasiyah. Yang kedua, perebutan kuasa antara khalifah seperti Al-Muntasir menyebabkan institusi khalifah menjadi semakin lemah. Khalifah atau anak-anak khalifah, mereka yang layak ni, mereka ni berebut-rebut nak jadi khalifah, berperang di antara satu sama lain. Yang ketiga, perpecahan beberapa wilayah sehingga memberi peluang kepada pembentukan kerajaan kecil seperti Saljuk dan juga Buaih. Bila mana kerajaan dah pecah, maka wujud kerajaan baru. Ya, sama walaupun asalnya kecil, tapi cepat berkembang menjadi kerajaan yang besar di zaman itu. Faktor yang kedua, faktor sosial. Kebajikan rakyat terabai akibat kelemahan pentadbiran khalifah. Bila mana ada datangnya khalifah yang lemah, maka terabailah rakyat. Pemberontakan dalam kalangan puak Syiah dan Khawarij sehingga mengganggu ketenteraman negara. Dulunya Syiah dan Khawarij ini dah lemah, tapi bila mana pemimpin lemah, mereka menjadi kuat semula. Faktor ekonomi, rusuhan dan pemberontakan sering berlaku menyebabkan pedagang luar tidak datang ke Baghdad. Hal ini menyebabkan dana Baitul Mal merosot. Peniaga-peniaga daripada luar tak berani nak datang ke Baghdad sebab Baghdad dah tak aman. Itu menjadi faktor kemerosotan. Seterusnya, sektor pertanian merosot kerana sistem pengairan tidak dapat dibaiki. Ekoran masalah keuangan. Pengairan yang dibina untuk pertanian dulu tak dapat dibaiki bila negara mudah menjadi miskin. Dari sudut ketenteraan, pertahanan ketenteraan yang lemah memudahkan serangan daripada pihak musuh seperti orang Georgia dan Armenia. Ni senang ceritanya daripada negara orang putih lah, negara barat. Datang dua-dua ni menyerang negara yang dipimpin oleh kerajaan Bani Abbasiyah ketika itu. Serangan daripada tentera Mongol. Mongol ni belah Cina ni pula telah meruntuhkan kekuatan kerajaan Abbasiyah. Kita lihat iktibar kepada tajuk ini. Pertama, kita hendaklah memilih pemimpin yang berwibawa untuk menerajui kepimpinan supaya urusan pentadbiran berjalan lancar. Pilihlah pemimpin yang berwibawa. Jika kamu dapat memilih pemimpin satu hari nanti, pilihlah pemimpin yang baik, yang beragama, yang mempunyai kredibiliti yang tinggi, yang boleh dipercayai untuk mentadbir negara. Kedua, kita mestilah mencontohi dan mempraktikkan ciri-ciri kepimpinan Islam dalam pentadbiran agar menjadi contoh ikutan terbaik. Ketiga, kita hendaklah memanfaatkan sumber yang ada dengan bijak agar mampu bersaing di peringkat global. Kita ada sumber, ada getah, ada sawit, ada galian. Guna sumber tersebut dengan baik supaya kita dapat jadi negara maju dan dapat bersaing dengan negara-negara lain. Terakhir, kita mestilah memiliki perasaan cinta akan negara dengan meningkatkan amalan patriotisme dalam diri supaya menjadi rakyat yang bertanggungjawab. Semangat cinta negara kena tinggi dalam diri kita. Barulah kita akan jadi orang yang bertanggungjawab terhadap negara. Kita lihat pula soalan kebat.
Peranan generasi masa kini amat penting dalam mengembalikan kegemilangan Islam sebagaimana yang telah dicapai oleh kerajaan Abbasiyah. Berikan hujah anda cara situasi di atas dapat direalisasikan. Nak dapat macam mana? Nak gemilang macam mana cara? Okey, iaitu mengisi masa dengan sebaiknya untuk menuntut ilmu. Hal ini kerana ilmu merupakan perkara yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Ini kalau kita noktahkan di sini. Kalau kita tak noktahkan pun boleh juga. Mengisi masa dengan sebaiknya untuk menuntut ilmu kerana ilmu merupakan perkara yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Kesannya dapat melahirkan ilmuwan Islam dalam pelbagai bidang. Kesimpulannya kita hendaklah berlumba-lumba dalam menuntut ilmu agar negara menjadi lebih maju. Perhatikan kepada frame rangka yang Ustaz buat. Hal ini kerana atau kerana, kesannya, kesimpulannya kita hendaklah dan juga agar untuk membentuk jawapan kebat yang menghasilkan 4 markah. Sebagai penutup, sila klik di bahagian deskripsi di bawah video untuk menjawab soalan Google Form yang Ustaz sediakan. Mudah-mudahan ia dapat membantu kamu memahami tajuk ini atau mengingati tajuk ini dengan lebih baik. Dan Ustaz sudahi dengan aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.